الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pada hari ini ayat yang ke-100 dan 101 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ayat yang ke-100 Ayat yang ke-100 bunyinya yang pertama wa kullama. Ada berapa perkataan? 3. Pertama yang kedua wa. Kemudian yang ketiga kullama. Tiga-tiga ni popular ke tak? Ada tak dalam diagram kita warna pink? Kak Asia ada diagram ke? Ada? Oh, dia dapat diagram tak? Oh, sudah. Okey, dia termasuk dalam isim dan haraf popular ke tidak? Tiga-tiga ni masuk. Okey, pertama kalau kita nak terjemah apa? Adakah? Ya, bukan. Kalau kita nak terjemah, nombor 1 ialah wa. Itu adalah waw. Waw apa tau? Istinaf kalau permulaan ayat. Kalau apa menyambung cerita adalah haraf ataf. Okay. Kalau kita nak kata istinaf pun boleh. Kalau kita menganggap dia memulakan ayat, ya. Kalau kita nak terjemah, mesti terjemah wa dulu. Tetapi dalam bahasa Arab dia tak akan baca wa akullama. Begitu juga kalau fa, afala ta'qilun kafa'ala. Afala, tetapi mesti terjemahkan fa dulu. Lepas tu baru a.
Sebab itu dalam bahasa Arab dia tak akan sebut wa'a. Dia wa. Perkataan kedua kita akan terjemah ialah maknanya adakah. Dia masuk dalam kumpulan apa? Istifham. Semua istifham adalah isim kecuali A dengan hal dimasukkan oleh orang Arab dalam kumpulan harf. Dia dicampakkan daripada keluarga dia. Sepatutnya keluarga istifham adalah keluarga isim, tapi A dengan hal nanti dikatakan harf istifham. Kemudian perkataan yang ketiga, kullama. Apa makna kullama? Setiap kali. Dia setiap kali, setiap masa. Dia ini termasuk dalam kumpulan apa? Setiap kali, setiap masa. Isim apa? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Ada ke tak ada? Kullama ada. Zaraf zaman kullama tak ada. Tapi kaedah menyatakan bahawa kotak yang disediakan tidak cukup untuk mengisi semua isim zaraf. Jadi tuan-tuan tambahlah kullama setiap kali. Sebab isim zaraf agak banyak dan tidak dapat dimuatkan dalam satu kotak. Kullama. Okey, apa perkataan selepas dia? Ahadu. Ini perkataan pertama yang kita patut tak tahu. Kalau tahu tu mana dah buat apa kerja rumah tadi. Ahadu ini isim ke fi'il ke harf rupanya? Fi'il apa? Fi'il madhi. Okey. Kalau fi'il madhi berlaku penambahan waw alif di hujung, apa dhamir dia? Hum. Hum makna apa hum? Mereka. Fi'il madhi makna telah. Ahadu maknanya berjanji. Okey. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa ahada, dia telah berjanji. Kalau tuan-tuan tengok ni, ahada ini fi'il apa ni? Fi'il madhi. Sifir berapa pattern dia tu? Pattern dia ialah fa'ala. Okey, sifir berapa? La. Kalau sifir 1, 3 huruf. Dia adalah sifir 4. Perasan tak tu? Sifir 4, iaitu diagram warna kuning. Diagram warna kuning, fi'il madhi, pattern sifir 4. Ahada, fa'ala. Boleh tak? Jumpa semua? Okey, ini dia. Sama pattern dia. Ini dipanggil sorof lah. Fa'ala bermakna ini dua pihak yang berjanji. Biasanya kalau dalam apa ni bertambah satu huruf ini. Okey, kalau ahida berjanji, kalau ahada saling berjanji. Okey, cuba jalankan fi'il madhi huwa ahada. Balikkan sifir huwa ahada. Huma. Hum. Hiya. Huma. Ahadata. Hunna. Ahadna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Ahadna. Huwa. Ahada. Ya, makna dia telah berjanji. Kalau ahadu, mereka telah berjanji. Ini saling berjanji. Ini maknanya Allah telah memberi satu perjanjian kepada mereka untuk beramal dengan kitab Taurat, dan mereka pun telah berjanji akan beramal
Jadi maknanya sebab tu digunakan perkataan ahada. Dia adalah fi'il madhi. Bila kita jumpa fi'il, kita kena cari apa? Kita kena cari fa'il. Fa'il dia siapa? Dhamir. Apa dhamir dia tu? Hum. Wow, ini merupakan hum. Hum ni siapa? Ialah siapa? Kembali kepada siapa? Bani Israel ataupun Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Okey. Mana maf'ulun bihnya? Ada tak? Maf'ul bih bagi apa? Bagi atas. Ada tak? Dan mereka telah menjanjikan akan berapa perjanjian? Satu perjanjian. Dan isim ke fi'il ke haraf? Isim. Kenapa dia ada tanwin isim ni? Tak ada alif lam. Kenapa dia baris atas? Kerana dia maf'ulun bih. Ya, bila ada fi'il, ni fi'il, mesti ada fa'il dan lepas tu mesti ada maf'ulun bih. Itu pola ayat dalam bahasa Arab. Jumpa fi'il. Fi'il makna apa? Perbuatan. Apa perbuatan di sini? Berjanji. Ya. Siapa yang berjanji? Mereka. Itulah dipanggil fa'il. Apa yang dijanjikan? Iaitu satu perjanjian, iaitu perjanjian untuk beramal dengan kitab Taurat, maka itu dipanggil maf'ulun bih. Nampak tak tu? Tulisan kecil pun nampak kan? Bagus. Ini pola-pola ayat dalam bahasa Arab yang sangat popular digunakan, fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Maka ayat ini akan dipanggil, ayat dalam bahasa Arab disebut jumlah. Bila dimulakan dengan fi'il, maka dia dipanggil jumlah fi'liyah. Iaitu ayat yang dimulakan dengan fi'il, mesti pola dia fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Ya. Ada satu lagi pola ayat dalam bahasa Arab apabila dimulakan dengan isim. Isim, bila memulakan ayat, isim tu akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Isim apa yang memulakan ayat? Mesti akan jadi subjek. Subjek dalam bahasa Arab dipanggil mubtada. Okey. Maka dalam pola ayat yang ini perlu kepada pelengkap kepada subjek, maka dia dipanggil khabar. Khabar ni boleh dalam bentuk isim, boleh dalam bentuk jar dengan majrur, boleh dalam bentuk fi'il juga, ya. Tetapi bila kita jumpa subjek, mesti ada predikat dia. Predikat disebut khabar. Maka ayat dimulakan dengan isim ni digelarkan oleh orang Arab sebagai jumlah ismiyah kerana dia dimulakan dengan isim. Senang ajar orang Melaka ni, dah pandai. Ya, okey. Dah pandai pun kadang-kadang ustaz malas nak ajar, dah pandai. Ajar-ajar dah tahu dah. Okey. Jadi maknanya dua pola ayat dalam bahasa Arab ni mesti dikuasai. Dua sahaja, tidak ada yang ketiga. Ya. Sama ada ayat itu dimulakan dengan fi'il, maka tuan-tuan wajib cari fa'il, lepas tu cari maf'ul bih, tak wajib, ya. Ada fi'il yang ada maf'ul bih, ada yang tak ada. Kalau ayat itu dimulakan dengan isim, maka isim tu akan jadi apa? Mubtada, subjek. Maka dia perlu kepada khabar, pelengkap kepada subjek, sebab predikat dia, maka dipanggil jumlah ismiyah. Okey, jadi dalam ayat kita ni jumlah apa ni? Fi'liyah. Kenapa? Kan ni haraf, ini isim. Ya. Dia dikira daripada di sinilah, ya. Yang sebelum tu tidak dikira. Okey. Khabar boleh dalam bentuk isim, boleh dalam bentuk jar dengan majrur. Misal kata Muhammadun tayyibun,
Okey, contoh ni. Ini meraban sikit lah ni. Tidak berkenaan, tapi sebab abang tanya. Contoh Muhammadun, kenapa dia bagi depan? Mubtada. Okey, mubtada. M tu mubtada Okey. Tayyibun. Apa makna tayyibun? Berapa orang ni? Seorang, lelaki ke perempuan? Lelaki. Maka Muhammad adalah seorang lelaki yang baik. Okey, maka ini khabar predikat, subjek predikat. Maka subjek predikat hendaklah disegang dengan perkataan adalah. Ialah Muhammad adalah seorang lelaki yang baik. Juga boleh Muhammadun fil fasli. Ini je modal saya. Muhammad kenapa bagi depan? Mana khabarnya? Fil fasli, iaitu harf jar dan isim selepas dia. Maka dia akan jadi khabar. Macam mana nak terjemah? Muhammadun tayyibun. Muhammad adalah seorang lelaki yang baik. Muhammadun fil fasli. Muhammad adalah, tak payah. Muhammad ada di dalam. Itu cara Begitu kalau diterjemahkan terbalik, fil fasli Muhammadun, boleh juga dia akan tetap jadi subjek predikat. Fil fasli Muhammadun. Makna fil fasli? Dalam kelas itu ada Muhammad. Dua-dua itu akan jadi mubtada khabar dan Muhammad tetap jadi mubtada. Okey, yang ketiga Muhammadun. Kenapa dia bagi depan mubtada? Yadhhabu. Makna yadhhabu? Dia pergi. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Bila kita jumpa fi'il mudhari' kena cari apa? Fa'il. Fa'il dia siapa? Tak boleh mundur cari fa'il, tak boleh mundur, mesti ke depan. Huwa. Huwa tu siapa? Macam tu bagi orang Arab akan mengatakan fa'il dia huwa. Huwa kembali kepada siapa? Kepada Muhammad. Muhammad dia pergi. Maka gabungan fi'il mudhari' dan fa'il adalah khabar. Ini baru dipanggil khabar, iaitu ayat yang terkandung dalam fi'il. Fi'il, mudhari' dan fa'il. Lepas tu perkataan selepas tu bisa kata ila al-fasli. Dia pergi ke kelas itu, dia berkaitan dia tadi. Jadi maknanya di sini mana mubtada? Muhammad. Mana khabar? Tayyibun. Di sini mana mubtada? Muhammad. Khabarnya fil fasli. Di sini Muhammad jadi mubtada, khabarnya yadhhabu sahaja. Ila tu dia panggil ta'alluq. Dia hanya berkait saja dan tak dapat dipisahkan sebab kata yadhhabu perlu kepada ila. Pergi mesti ke. Turun ke turun ke bawah dari atas. Boleh dua-dua. Kalau melihat ke, melihat kepada. Dia memang macam itulah. Ada sikit-sikit irasi Melayu, tapi tak semua lah. Jadi ini dia panggil jumlah apa ni? Ismiyah. Yang mesti pola ayat dia ada mubtada dan mesti ada khabar. Senang tak? Senang kan? Tanya, jawab sendiri kan? Okey, dah. Ahdan, satu perjanjian. Perjanjian yang dimaksudkan dalam kitab tafsir ialah Allah telah memberi perjanjian kepada orang Yahudi supaya bersungguh-sungguh untuk beramal dengan ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat. Ahdan isim, betul? Berapa dia bilangan dia mufrad ke muzakkar? Mufrad ke jamak? Mufrad. Okey. Apa dia punya jantina dia?
muzakkar. Sebab apa? Tak ada ta marbutah. Okey. Jadi makna kita kena guna diagram warna apa nak pecahkan dia? Hijau. Kalau satu perjanjian disebut ahdun. Ahdun, ahdan, ahdin sama Cuma baris hujung dia tu kalau tuan-tuan nak bariskan atas mesti dengan sebab. Semua ada sebab. Tak ada baris dalam bahasa Arab ni yang apa ni main apa? Main bantai tak ada. Semuanya mesti ada sebab. Kalau isim tu baris depan ada berapa sebab dia? 6. Ni nak rujuk diagram warna apa ni? Purple. Kalau isim tu baris atas ada berapa keadaan dia? 11. Kalau dia baris bawah 2 sebab. Senang lepas harf jar ataupun mudhafun ilai. Kalau dia tidak ada sebab, dia hanya mengikut saja. Ada berapa keadaan dia? Ada 4 keadaan. Isim itu hanya mengikut baris sebelumnya. Semua perkataan mesti ada alasan. Ini kemahiran yang kita mesti belajar dalam kelas lanjutan. Tidak melepaskan isim itu berbaris tanpa kita tahu sebab dia. Boleh? Ahdan bagi apa? Atas. Kenapa? Sebab maf'ulun bih. Itu ada alasan dia. Okey. Sekarang kalau satu perjanjian disebut ahdun. Okey. Kalau 2 perjanjian ahdani ataupun kalau perjanjian kena cari dalam kamus. Siapa dah tengok kamus? Apakah jamak kepada ahdun? Ini satu kemahiran yang tuan-tuan kalau rajin, jangan biarkan isim tu berlalu kecuali tuan-tuan tahu bilangan dia dan tahu jamak dia. Kalau mufrad, jamak dia macam mana? Ahdun. Silakan. Siapa tahu jamak? Muka surat berapa? Muka surat. Tuan-tuan tak larat nak minta maaf dah. Sebab kamus tak dapat Siapa tak dapat kamus tu tak dapat nak tolong lagi. Muka surat 253 katanya. 253 kolom sebelah kanan kiri. Sebelah kiri. Baris nombor berapa? 11 daripada bawah ke atas? Daripada atas. Jumpa tak ahdun? Apakah jamak pada perkataan ahdun? Ya? Jamak pada ahdun mesti ada jim. Ahdun. Banyaknya. Ya Allah, banyak betul juga. Kalau jamak kepada ahdun ialah uhudun. Dia uhud. Ain ha waw dal uhud. Perjanjian. Saya ingat ada. Sorry lah tuan-tuan. Tak ada. Okey. Aw kullama ahadu ahdan. Ini saya padam padam. Kita sambung ayat kita. Aw kullama ahadu ahdan. Lepas tu perkataan apa tuan-tuan? Nabaza. Okey. Dia rupa fi'il apa tu? Fi'il madhi. Okey, fi'il madhi ada penambahan di hujungnya? Ya? Tidak. Maka apa dhamir dia? Huwa. Huwa nabaza. Kalau huma nabazahum. Ya. Nabaza. Mesti nampak perjalanan fi'il madhi itu dengan berlaku penambahan di hujung. Nabaza makna huwa makna apa? Dia. Fi'il madhi makna
Telah. Nabadha melempar atau mencamparkan. Melemparkan. Dia telah melemparkan. Pertama tuan-tuan mesti kenal dia fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau 3 huruf bermakna sifar berapa tu? Kalau fi'il madhi 3 huruf sifar 1 Cuma nak bentuk A, B, C, D, E, F tu kena tengok kamus. Macam mana fi'il madhi dia, macam mana fi'il mudhari' dia. Nanti baru tak tahu. Okey, tak apa, itu tak kisah. Sekarang ni, lepas tu tuan-tuan jumpa perkataan apa? Who. Ini popular tak ni? Popular. Ya. Isim ke fi'il? Isim apa dipanggil? Dhamir apa? Dhamir muttasil dengan apa? Fi'il. Dengan fi'il mesti dia jadi apa? Mesti jadi maf'ul lebih. Jangan ragu-ragu lagi. Dia telah mencampakkan nya. Okay? Dia telah mencampakkannya. Nya mesti jadi maf'ul lebih. Sebab dia dhamir muttasil dengan fi'il. Nya ni apa? Kembali kepada apa? Ahad. Bermakna dia muzakkar ke muannas? Sebab tu dia guna hu. Kalau ni muannas dia akan guna nabadha. Itu kemahiran dhamir muttasil. Cuma sekarang ni saya nak tanya, nabadha ni mana apa? Dia telah melemparkan. Tuan-tuan dah jumpa fi'il. Lepas jumpa fi'il kena cari apa? Fa'il dia mana? Kalau huwa, jangan cepat-cepat jawab huwa. Kalau huwa atau hiya, mungkin fa'il dia ada disebut. Fa'il bagi apa? Bagi depan. Cuba, ini tak cing, ini dah jadi maf'ul lebih. Jangan usik dah dia. Dia mesti yang kena punya. Kalau perbuatan mencampakkan, dia ni mesti kena campakkan. Yang melakukan perbuatan tu mesti ada. Siapa dia fa'il di sini? Tarikun. Nampak tu? Fa'il dia di sini. Fariqun. Apa tanda dia fa'il? Ya, bagi siapa tu? Bagi depan. Marfu' dengan depan tu ya. Inilah fa'il. Tuan-tuan, kalau jumpa fi'il madhi dhamir dia huwa, ya kena fikir sikit dulu. Ada tak isim bagi depan selepas dia? Tetapi kalau selain daripada huwa dan hiya, saya kata ni apa dhamir dia? Hum. Jangan cari-cari dah. Bagi depan takkan jumpa sampai kiamat. Sampai masuk syurga pun tak ada disebut. Sebab mereka telah berjanji. Siapa berjanji? Mereka lah. Jangan cari-cari dah, tak ada ya? Yang akan ada disebut isim bagi depan fa'il ni ialah yang melibatkan huwa atau hiya saja itu formula tu. Okey, nabadha fariqun. Apa makna fariqun? Satu buah. Ya. Cuba macam mana nak cari dalam kamus ni? Fariqun 3 huruf apa dia? Fa, ra, qa. Okey, cuba. Saya pun ada kamus. Dah jumpa belum? Muka surat 284. Kolom sebelah kiri. Punca perkataan ialah faraqah. 3 daripada atas. Kolom sebelah kiri. Jumpa faraqah? Apa makna faraqah? Menceraikan. Kalau turun ke bawah, fariqah. Jumpa tak fariqah? Apa makna fariqah? Terkejut, terperanjat. Turun ke bawah. Ada tak perkataan fariq?
Kalau ada lah. Okey, nombor 3 daripada bawah. Fariqun. Jumpa tak? 3 daripada bawah. Fariqun. Jumpa tak? Apa maknanya? Kumpulan orang yang banyak. Makna satu kumpulan yang ramai orang macam ni dipanggil fariq. Ya? Dia macam pasukan. Okey, itu satu kumpulan. Kalau 2 kumpulan, fariqa ni ataupun fariqa ini. Kalau jamak dia Afriqa. Jumpa tak tu? Afriqa. Kumpulan-kumpulan. Okey. Afriqa. Okey tuan-tuan. Dia ni berapa kumpulan ni? Satu kumpulan. Lepas tu perkataan apa? Minhum. Nabadha fariqum minhum. Dua-dua ni perkataan popular yang tidak boleh dimaafkan kalau tak tahu. Min makna apa? Dari hum, mereka. Ini perkataan yang saya tanda X itu tak patut tak tahu sebab dia ada dalam diagram kita warna pink. Kita yang dah lama belajar bahasa Arab ni kena sedar dan insaf. Kalau yang saya tanda X ni tak tahu, maknanya kena bertaubat banyak-banyak. Kenapa aku tak tahu lagi ni? Makna minhum. Okey, apa makna minhum? Dari kalangan mereka. Jadi dia ini berkait min ni, ya. Fariqun minhum makna apa? Satu kuat, satu kumpulan yang besar. Minhum dari kalangan mereka. Siapa mereka tu? Orang Yahudi. Okey. Jadi tuan-tuan cuba terjemah nabadha. Terjemah cara tua ke muda? Tua dulu, tua. Telah mencampakkan maf'ul lebih akannya, akan perjanjian itu oleh satu kumpulan daripada mereka. Dia cara kitab tua kan? Okay, nanti supaya tuan-tuan juga boleh baca kitab tua. Kitab tua tu terjemahan daripada Arab. Sebab berdisiplin terjemahan dengan terjemahan fi'il, fa'il, maf'ul lebih. Tapi kebetulan maf'ul lebih dulu pula. Dia tak akan keliru sebab dia terjemah akan. Telah mencampakkan akannya, iaitu perjanjian tu. Siapa ya? Oleh satu kumpulan yang ramai dari kalangan mereka, iaitu di kalangan orang Yahudi. Ya? Kalau orang muda pula terjemahkan, dia akan terjemah fa'il dulu. Macam mana? Satu kumpulan yang ramai dari kalangan mereka telah mencampakkan perjanjian itu. Perjanjian telah mencampakkannya. Ayat tu dah sempurna ke belum? Nabadha fariqum minhum. Tak ada tanda wakaf? Tak ada. Jim. Jim tu sempurna lah. Makna tu ayat tu dah sempurna. Sebab tanda dia jim tu makna apa? Jaiz. Jaiz tu makna apa? Harus berhenti kerana ayat tu sudah difahami dengan sempurna. Kalau nak sambung boleh kerana ayat itu berkait maknanya. Tetapi dari segi lafaz dah sempurna. Sebab dia dah ada fi'il, dah ada fa'il, dah ada maf'ul bih. Ayat tu dah lengkap. Okey. Apa ayat yang seterusnya? Bal. Okey. Bal ni popular ke tidak? Popular. Dia taklah popular. Tak popular kat kita. Kat orang Arab popular lah. Saya tak masukkan dalam diagram tu. Ya, tetapi dia kerap juga digunakan dalam bahasa Arab. Bal makna apa? Bahkan atau sebenar. Dia disebut dalam bahasa Arab haraf. Dia adalah haraf harfu disebut al-idrab. Idrab. Apa makna idrab? Idrab ni maknanya kita berhenti dah daripada berbincang perkara yang lepas, ya, dan nak menyatakan perkara sebenarnya, menyatakan perkara yang sebenar, berhenti.
berbicara perkara yang lepas, ya, dan menyatakan hakikat yang sebenar. Sebab itu diterjemahkan apa? Bahkan sebenarnya. Malas nak cerita dah. Dia kata jomlah kita pergi belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ni baris dia berubah-ubah lah. Tak apa, dia ada diagram dah. Ada perkataan tu tak berubah sampai kiamat. Warna pink. Dia kata banyak sangat lah. Lepas tu apa lagi masalah dia? Pukul 9 aku nak masakkan anak aku nak pergi sekolah. Tak apa, lepas tu boleh masak. Dia banyak songel dia lagi. Jadi kita akhirnya tahulah dia ni. Kita stopkan cerita tu, sebenar kau ni pemalas. Itu bal digunakan. Kita tutup cerita yang sebelum ini, bahkan menyatakan sebenarnya. Sebab dia ayat ini diturunkan kepada satu orang Yahudi yang banyak songelnya. Nama dia siapa? Malik bin Saif. Dia berjumpa dengan Nabi. Dia kata Muhammad tak ada apa-apa perjanjian dengan kita. Dia tidak pernah mengambil apa-apa perjanjian. Kita buat apa nak ikut dia? Lalu Allah ungkit cerita dia. Sebenarnya dia dah wajib ikut Nabi Muhammad sejak daripada dalam kitab Taurat. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala ikut Nabi yang akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Namanya Ahmad. Muhammad ni dah termaktub dalam kitab Taurat. Jadi Allah mempertikaikan mereka. Dan ada kullama, tiap kali ahadu, mereka telah berjanji ahdan, akan satu perjanjian. Dulu berjanji dengan semua Nabi, berjanji. Nabaza, telah mencampakkan, mana dia anggap tak berguna, akannya perjanjian tersebut. Fariqum minhum, sebahagian besar atau satu kumpulan besar di kalangan mereka. Ini maknanya istifham, ini istifham marah. Allah marah. Yahudi punya perangai setiap kali berjanji, dia akan langgar. Sekarang ni dia jumpa Nabi Muhammad, kau tak ada apa-apa perjanjian. Allah ungkit dulu dah dalam kitab Taurat dulu dah ada. Untuk beriman dengan Nabi akhir zaman. Dia orang pun sangat maklum, mengenali Nabi Muhammad lebih daripada mengenali anak-anak mereka. Bahkan di sini Allah katakan ni cerita sebenarnya begini. Jangan banyak panjang, jangan banyak dan banyak cerita, dan jangan panjang-panjangkan. Bal. Apa makna bal? Bahkan kita berhenti berbicara perkara yang lepas, kita menyatakan hakikat sebenarnya. Macam orang tadi bagi alasan-alasan, sebenarnya dia tak nak belajar. Macam-macam lah alasan dia. Itu contoh orang sini tak ada sebab dia datang. Mana? Oh ya Allah. Baik abang tunjukkan. Kalau tak sampai habis kelas lah dia tak jumpa. Macam orang tua letak apa ni, pen dekat telinga. Mana atuk punya pen tadi? Tak jumpa-jumpa kat telinga. Bal. Lepas tu tuan-tuan, tengok ni, ini tidak dikira memulakan ayat kerana dia haraf. Aktsaru isim ke fi'il ke haraf? Aksar. Apa makna aksar? Banyak. Kebanyakan. Aksar, kebanyakan. Isim ke fi'il ke haraf ni? Kenapa tak ada tanwin? Soalan takkan hilang soalan tu. Sebab dia mudhaf. Tapi entah betul entah tak lah tu. Kecuali tuan-tuan dapat memastikan dia ni mudhafun ilaih. Boleh tak jadi mudhafun ilaih? Boleh? Boleh tak mudhafun ilaih? Ya? Cakap baik-baik ni? Boleh? Kenapa ini apa ni?
Dhamer apa? Muttasil. Dengan apa? Dengan isim. Mesti jadi mudhafun ilaih. Jadi bermakna tuan-tuan confirmkan dia ni mesti akan jadi mudhaf. Dia tidak ada alif lam dan tanwin sebab dia mudhaf. Perkataan kebanyakan nak disandarkan kepada hum. Apa makna aktsaruhum? Kebanyakan mereka, kebanyakan orang Yahudi. Itu dapatlah markah, satu markah. Kerana kita dapat bagi alasan ni tak ada alif lam dan tanwin kerana mudhaf, ni jadi mudhafun ilaih. Tetapi ni tuan-tuan tak boleh biarkan. Itu isim ke fi'il? Isim. Isim bagi apa? Baris depan. Maka isim bagi depan sebab kenapa mubtada? Kerana isim bermula yang memulakan ayat. Ini isim ma'rifah. Ma'rifah kerana disandarkan kepada ini. Ini asalnya tak ada alif lam, tak dikenali. Kebanyakan kan tak kenal kan? Kebanyakan siapa? Tapi kebanyakan hub ni dikenali tak? Yahudi, iaitu kebanyakan orang Yahudi dikenali dah. Sebab dia boleh dikenali bila disandarkan kepada yang dikenali. Misal kata zaujah. Apa makna zaujatun? Ya, isteri. Zaujatun, isteri. Kenal tak siapa tu? Tak, umum. Tak, isteri siapa tak tahu. Kalau kita sandarkan zaujah al-ustaz, dia akan jadi macam mana? Macam mana bunyinya? Zaujatul. Ada tanwin tak? Kenapa? Mudhaf. Dia tak ada alif lam, tak ada tanwin sebab dia mudhaf. Zaujatul ustazi. Ustaz ni kenal tak? Ustaz tu, ni Ustaz Rusdi ni. Ustaz Rusdi kenal tak? Kenal. Okey. Kalau kata orang tu isteri Ustaz Rusdi, ini tak kenal tadi kan, zaujah. Tetapi isteri kepada ustaz itu, Ustaz Rusdi itu, kenal tak? Ya, walaupun dia nakirah, umum, tetapi bila disandarkan kepada ma'rifah yang telah dikenali, maka dia jadi dikenal. Maka orang akan tahulah itu sebab si Ustaz Rusdi seorang baru Widaningsih nama dia. Jadi dia tak adalah lagi memang dikenal secara spesifik begitu. Ini kisah benar ni. Saya nak kenalkan isteri saya, namanya Widaningsih. Biasa dengar nama ni? Sekarang ni kenal. Hari ni saya memperkenalkan. Jadi maknanya kalau disebut zaujah saja, itu isteri umum. Tetapi bila disandarkan kepada yang dikenali, dia akan jadi dikenali. Jadi makna zaujatul ustaz, kita kata yang nama Ustaz Rusdi, nama mesti Widaningsih yang satu tu. Okey. Jadi begitu juga aksaru perkataan ni ma'rifah nakirah. Kebanyakan. Tetapi bila disandari, hub, kenal tak hub? Mereka ni mesti bila sebut dhamer mesti cari sampai jumpa orang dia tu. Kalau tak faham. Dia pergi ke pasar. Jangan biarkan dia tu tak tahu. Sebab kita mesti tahu dia tu siapa, kembali kepada siapa. Mereka menangis. Siapa menangis tu? Kena cari sampai jumpa mereka. Sebab itulah dia namanya dhamer. Makna dhamer apa? Ganti nama diri. Makna perlu kembalikan kepada yang mempunyai diri. Hum ini ialah orang Yahudi yang kita baru bincangkan sebelum ni. Ayat kita daripada dulu semua cerita Yahudi kan. Tak lari lagi. Lepas ni pun Yahudi juga lagi. Bahkan kebanyakan mereka sekarang ni dia isim baris depan sebab dia dia tak ada alif lam sebab dia mudhaf. Dan dalam ayat yang sama ni peranan yang awal lagi, dia adalah mubtada. Jadi dia ada dua peranan. Pertama dia bagi depan sebab mubtada, ini peranan satu dia. Dan kedua dia tidak ada alif lam dan tanwin
Kerana dia mudhaf, hum akan jadi mudhafun ilaih. Ayat tu dah sempurna tak? Kenapa tak sempurna? Sebab tak ada khabar. Mana khabarnya? La yu'minun. Ini khabar boleh dalam bentuk jumlah. Ya? La haraf apa? Haraf nafi. Ya, haraf nafi. Yu'minuna, mereka beriman. Okey, ini isim ke fi'il ke haraf? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa dhamir dia? Hum. Hum mana apa? Mereka. Okey, jadi kita kata pertama dia fi'il mudhari. Fa'il dia siapa? Hum. Hum tu siapa? Al-Yahud, orang Yahudi. Mereka tidak beriman. Maka kita kata fi'il mudhari dan fa'il tu adalah khabar. Sebab ni mubtada. Tuan-tuan tadi tak jumpa lagi, dia adalah khabar. Macam tu maka bercantumlah pola ayat mubtada dan khabar. Ya? Ada mubtada mesti ada khabar. Kebanyakan mereka tidak beriman. Okey, boleh tuan-tuan? Sekarang ni saya nak membincang. Sebelum tu kita habiskan dulu, lepas tu saya nak padam. Okey, cuba terjemahkan. Adakah? Ini istifham. Allah bertanya, ni bertanya marah. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah ada istifham inkari. Ingkar. Tanya nak marah. Sebab anak kita suruh 6:30 balik, dia mandi, siap untuk solat maghrib. Dia balik pukul 8. Kenapa balik lambat? Kita bukan nak alasan kan? Satu, sebab telah apa tadi, pas tak ada. Dua, sebab nak pergi minum. Kita tak nak alasan. Kita bertanya tu kerana marah. Begitu juga Allah. Setiap kali beralasan, tak ada. Jadi Allah dah tahu perangai mereka. Kullama ahadu, mereka tu siapa? Yahudi telah berjanji akan satu perjanjian. Nabaza, dia tak boleh sebut sebab fa'il dah ada. Telah mencampakkan akannya maf'ul bih oleh satu kumpulan dari kalangan mereka, ataupun cara terjemah mudah, satu kumpulan yang ramai dari kalangan mereka Yahudi telah mencampakkannya, mencampakkan, menganggap tak berguna. Maknanya perjanjian tu tak boleh campak dengan Allah. Tapi ini simbol makna mereka tidak menghargai semua perjanjian tersebut. Bal aksaruhum, mereka tu siapa? Orang Yahudi la yu'minun. Itu hakikat sebenarnya. Bukan mereka nak ikut Rasul, sebenarnya mereka tidak beriman. Sebab itulah dia berdalih-dalih daripada nak mentaati Allah dan Rasulnya. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang ni kita nak tengok perkataan la yu'minun, iaitu perkataan yu'minun. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari. Ini perkataan ni banyak digunakan dalam Quran. Kalau tuan-tuan menguasai lebih baiklah, tapi dia dah jadi cakap Melayu. Dia ini kalau ikut pattern dia adalah Sefer 2. Cuba tuan-tuan jadikan, cuba tengok kolom nombor 1, Sefer. Apa ni Sefer 2, fa'il madhi bunyi macam mana? Af'ala. Setuju? Jumpa tak? Okey. Bagi kolom nombor 2, fa'il apa? Fa'il mudhari. Macam mana bunyinya? Yuf'ilu. Kolom nombor 3 apa? Isim masdar. Masdar bunyi macam mana? If'alu.
nun. Okey, seterusnya yang keempat, kolom apa? Untuk isim fa'il, bunyinya muf'il. Sampai situ dulu. Empat benda ni kalau tuan-tuan menguasai, ini menguasai sorof, yang saya sebut sifir tu. Kalau di sini tuan-tuan akan dapat membariskan perkataan ini bunyi macam mana? Af'ala. Macam mana bunyinya? Asalnya bunyinya mana, tetapi hamzah bertemu dengan hamzah. Kalau baris pertama dia baris atas, maka dia dibunyikan dengan mana. Ini mad apa dipanggil? Mad badal. Kalau dalam ilmu tajwid, asal tulisan begini, mana. Tetapi disebut dengan berat, maka ditukarkan dengan mad badal mana. Apa mana mana? Dia mesti huwa, dia telah beriman. Ini perbuatan tak? Perbuatan hati, i'tiqad, perbuatan i'tiqad. Dengan ni tuan-tuan akan dapat membariskan perkataan ini ikut pattern yang sama. Yuf'ilu. Cuba bariskan. Yu'minu. Sama tak? Okey, yu'minu. Apa makna yu'minu? Apa dhamir dia? Huwa. Semua dalam sifir ni bermula daripada punca perkataan. Kalau fi'il madhi mesti huwa, mudhari' mesti huwa. Macam mana nak terjemah? Dia sedang atau akan beriman. Okey. Seterusnya tuan-tuan akan dapat membariskan perkataan ini dengan baik. Macam mana bunyinya? If'alan imanun. Itu asal tulisan dia begitu. Sebab mana yu'minu Tetapi apabila hamzah bertemu dengan hamzah yang pertama bagi bawah, maka dia akan berbunyi iman. Ni cakap Melayu lah, orang Melayu tak pelat lah menyebut ni. Beriman, iman, bunyi dia imanan. Ini mad badal lah. Hamzah bertemu dengan hamzah. Sebelum hamzah pertama bagi bawah, maka dia bunyi i. Kalau sebelum bagi atas bunyinya Kalau sebelum dia bagi depan u. Okey. Ini bunyinya macam mana? Imanun. Apa makna iman? Masdar. Apa makna masdar? Kata terbitan. Macam mana nak terjemah? Keimanan. Boleh? Okey. Seterusnya tuan-tuan akan dapat membariskan perkataan ini dengan betul. Cuba bariskan. Muf'ilun. Mu'minun. Isim fa'il makna apa? Yang melakukan. Maka ni dipanggil apa? Orang yang beriman. Ini kita penggunaan yang banyak di dalam Al-Quran. Fi'il madhi, mudhari', kemudian masdar, dan juga apa tu? Isim fa'il. Satu lagi banyak digunakan dalam Quran, iaitu kolom nombor 6. Nombor 6 fi'il apa? Fi'il amar. Macam mana bunyinya? Fi'il amar af'il. Betul tak? Okey, maka kita akan dapat membunyikan dengan betul perkataan tersebut. Macam mana? Af'il. Macam mana? Bila dia akan bunyi min. Makna amin, berimanlah. Itu amar kan? Perintah, berimanlah oleh. Mana dapat engkau tu? Kenapa? Anta pula. Fi'il amar bermula daripada anta. Fi'il amar mesti mula daripada anta. Berimanlah oleh engkau.
Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu mana apa? Kalau kita jumpa amanu, mereka telah beriman. Ni yang paling banyak dalam Quran ni. Ni kena jalankan ni. Terbalikkan diagram kita. Cuba jalankan fi'il madhi huwa amana. Huma hum. Ni. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa makna amanu? Mereka telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Aminu. Apa makna aminu? Fi'il apa tu? Fi'il amar. Apa beza dia? Tu sama tulisannya? Sikit sahaja dia punya ni baris dia sangat sensitif. Sebab itu kesalahan membaca di sini akan beri implikasi yang sangat besar. Okey, cuba jalankan fi'il amar. Anta amin. Apa makna amin? Berimanlah oleh engkau. Antuma bukan amanah. Tu amanah jadi sana. Ni baru jadi fi'il amar. Semula anta amin. Antuma. Antum. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Aminu. Berimanlah oleh kamu semua. Ya? Betul tak? Perasan tak tu? Adakah tuan-tuan dan perempuan perasan? Ya? Okey, kalau tuan-tuan tengok ni, dia ada perkataan tu kalau kita awal surah Baqarah. Saya ajar kat JB ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Aminu. Apa makna aminu? Berimanlah oleh kamu wahai orang munafik. Allah perintahkan. Ya. Lepas tu ayat yang seterusnya, wa idza laqul ladzina amanu. Apa? Telah beriman. Apabila mereka telah bertemu orang-orang yang mereka telah beriman. Ya. Cuba tuan-tuan bezakan nanti, cuba buat catatan ayat yang ke-14 dengan ayat yang ke-13. 13 dan 14 surah Al-Baqarah. Ya, antara ni. Aminu kama amanan nasu qalu. Ya. Lepas tu wa idza laqul ladzina amanu. Kalau silap baca huru-haralah. Tapi orang Melayu tetap steady je. Salah baca ke bagi bawah ke atas dia tenang je. Sebab apa? Dia tidak faham. Cuma dalam bahasa Arab dia sensitif dan ayat Al-Quran tidak boleh silap baris. Kalau kita baca kitab Arab silap-silap sikit tak apa. Tetapi Quran tak boleh. Itu masalah dia ya. Kerana mengubah baris dia akan mengubah makna dia. Dia jadi satu perbezaan yang amat besar. Jadi kalau kita jumpa fi'il madhi, kita kena jalankan fi'il madhi. Diagram warna apa? Warna kuning. Kuning. Okey. Amana, amana, aman. Bila kita jumpa fi'il mudhari', diagram warna apa? Kuning. Cuba jalankan huwa yu'minu. Huma. Hum. Bal aktsaruhum la yu'minuna. La yu'minuna. Mereka tidak beriman. Bila kita jumpa ni iman, isim ke fi'il ke haraf? Isim. Maka diagram apa nak guna? Hijau. Tapi iman ni saya tak tahu pecahan dia Ada tak keimanan? Tak apa. Yang ini confirm ada. Ini isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim apa ni? Fa'il. Orang yang beriman namanya isim fa'il. Kalau kolom nombor 4 kita tengok sifir kita mesti isim fa'il Saya tanda kolom nombor 4
Okey, jadi mukminun orang yang beriman. Dia isim, maka diagram warna apa nak pecah? Hijau. Cuba jalankan hijau, jangan kuning. Siapa guna kuning ni dia sesat. Ya. Memang ajaran sesat. Okey. Gunakan diagram warna hijau. Satu orang lelaki yang beriman disebut mukminun. Dua orang mukminah ni ataupun orang-orang lelaki yang beriman mukminuna atau mukminina. Seorang perempuan yang beriman tak boleh panjang. Kalau panjang tu boleh jadi ramai. Mukminatun, mukminah, tambah je, tambah butah. Jadi kita bagi punca, tuan-tuan mesti pandai pecah sendiri ya. Sebab diagram dah ada. Seorang perempuan yang beriman disebut mukminah. Mukminatun. Cuba. Dua orang perempuan yang beriman ataupun ya, kalau orang-orang perempuan yang beriman bukan mukminatun, mukminatun ataupun mukminatin. Cuba bariskan atas. Betul. Saya baik makan hari ni. Break makan. Ya. Ada mukminatan lagi. Buat pula lagi tu. Okey, itu bahaya Untuk jamak muannas salim tidak wujud baris atas. Okey, seperti mana yang dalam diagram kita. Okey, bila kita jumpa kolom nombor 6, fi'il apa? Amar. Diagram warna apa nak guna? Kembali pada kuning. Siapa guna hijau dia sesat pula kat situ. Tapi kita hanya ada 4 diagram saja ya. Cuba jalankan fi'il amar. Anta amin. Antuma amina. Antum anti antuma antunna aminna. Apa makna aminna? Berimanlah oleh kamu semua perempuan. Ya, ada nun yang dua tu ditasydidkan. Sebab pertama amin, nun pertama mati, yang kedua na hidup. Aminna. Tapi untuk tu dijadikan nun yang bertasydid saja. Aminna. Alif dia begini, tapi macam ni lah. Biasa di dalam Quran dia tak sebut macam ni, dia tulis macam ni saja. Tapi perkataan ni memang tak adalah dalam Quran. Sebab nak perintahkan orang beriman cukup dengan aminu. Dia akan merangkumi lelaki dan perempuan. Ya, berimanlah oleh kamu semua. Tapi kalau nak suruh perempuan beriman, amin. Nah, okey ya. Boleh tuan-tuan dan perempuan? Kita berehat dulu nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw